Abdul Razak. Prof berasal dari mana? Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Prof merupakan graduan daripada institusi mana? Saya merupakan graduan ataupun alumni USM, iaitu undergraduate USM, master in USM, but I did my PhD in Monash University, Australia. Prof merupakan pakar dalam bidang apa? Saya merupakan pakar dalam bidang kejiwaan ataupun pakar psikiatri. Adakah pakar psikiatri merupakan cita-cita Prof dari kecil? Rasanya tidak. Saya ni sebenarnya masa belajar dahulu saya nak jadi pakar ONG. Tetapi disebabkan oleh pengalaman dan juga lepas kahwin, ada komitmen keluarga, jadi saya memilih pakar psikiatri yang mana lebih sesuai dengan jiwa dan bidang kerja yang saya minati. Apakah satu perkara yang orang lain tidak tahu tentang Prof? Saya seorang yang sangat lasak. Ketika kecil saya suka sangat memanjat pokok jambu. Dan saya pernah patah tangan kerana terjatuh daripada tempat yang saya panjat. Bolehkah Prof tunjuk office Prof? Boleh. Ini adalah pejabat Timbalan Dekan Penyekat selain daripada pensyarah. Saya juga pakar psikiatri dan saya juga Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi PPSP. Ini adalah pejabat saya. Saya merupakan penerima anugerah pelajar cemerlang untuk sarjana psikiatri tahun 2005. Saya suka membaca. Kadang-kadang saya suka membaca sesuatu yang di luar bidang saya kerana ia memberikan saya pengetahuan lebih daripada apa yang saya pelajari. Dekat zaman sekolah perubatan Prof seronok? Ya, sangat seronok. Saya aktif. Saya aktif dalam aktif persatuan dan juga saya aktif dalam aktiviti MPP dan sebagainya. Ketika mula-mula tengok mayat. Semua orang takut tengok mayat. Jadinya first time tengok mayat tu macam mana. Jika Prof dapat menjadi pelajar pra-perubatan semula, adakah Prof akan melakukan sesuatu yang berbeza? Ya, saya rasa saya akan menjadikan proses pembelajaran saya dengan lebih seronok. Sebab kalau dahulu saya rasa saya belajar nak pass exam je. Tapi kalau lah saya boleh belajar balik, saya seorang yang suka belajar sebenarnya. Saya akan jadikan proses pembelajaran di medical school sesuatu yang sangat seronok. Bolehkah Prof tunjuk achievement Prof? Saya pernah 2 kali mendapat anugerah pekerja cemerlang USM. Yang ini pada gambar pada 2015 dan saya ada pada 2020. Dan juga saya sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan ketika COVID-19 saya merupakan salah seorang petugas untuk kita panggil psychological first aid. Dan mana-mana bencana lah. Psychological first aid ni kita adalah memberikan bantuan awal kepada mereka yang terlibat dalam mana bencana. Bukan sahaja pada COVID-19, tapi kat sini ketika banjir besar yang melanda di Kota Baru. Saya merupakan salah seorang jawatankuasa dalam pusat trauma mangsa banjir tahun 2014. Jadi banyak aktiviti lain lah. Yang terbaru sebenarnya ini limited edition. Ada banyak lagi CJ piala-piala yang saya simpan, tapi kebetulan yang ada dekat office saya pada hari ini adalah program literasi kesihatan mental yang kita buat untuk mengurangkan stigma kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Apakah kualiti yang diperlukan oleh pakar yang baik? Seorang pakar perubatan, mereka perlu ada kita panggil empathetic mind, holistic approach. Maksudnya di sini melihat pesakit sebagai seseorang manusia yang memerlukan bantuan. Bukan saja bantuan perubatan, tapi bantuan-bantuan yang lain. Jadi meletakkan empathetic, rasa empati kita kepada pesakit seharusnya perlu ada. Holistic approach maksudnya kita bukan saja merawat sakit. Contohnya kalau sakit fizikal,
demam, kita rawat hanya rawat demam, tapi kita merawat, kita panggil illness ataupun kesengsaraan, bukan sahaja disease. Itu yang kita kata empathetic mind, holistic approach. Oh, psychiatry. Psychiatry bermakna ilmu berkaitan dengan kejiwaan ataupun kesihatan mental. Kenapa Prof memilih psikiatri? Okey, soalan ni cukup bagus. Okey, psychiatry menyebabkan kita belajar tentang kita, diri kita sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi, yang bekerja, yang berinteraksi dengan orang ramai. Jadi bidang psikiatri adalah sangat dekat dengan kita selaku hamba Allah dan selaku manusia di muka bumi. Common misconception adalah psikiatri adalah penyakit gila. Itu salah. Okey, psikiatri is berkenaan dengan kesihatan mental. Kesihatan mental adalah sebahagian daripada kesihatan kita. Kita bukan hanya ada kesihatan fizikal, tapi kita juga ada kesihatan mental. Jadi psikiatri lebih merujuk kepada bidang perubatan dalam pengkhususan kesihatan mental. Jadi ianya bukan sahaja merawat orang gila, tetapi lebih kepada pencegahan, dan sekiranya ada gejala-gejala gangguan kesihatan mental, kita boleh rawat peringkat awal supaya boleh mencegah berlakunya kegilaan. Prof, buku-buku ni Prof yang tulis ke? Ya, saya ada banyak menulis buku. Ni sebahagian lah. Okey, yang terbaru adalah COVID-19, Impak Kesihatan dan Norma Baru dalam Kehidupan. Salah satu chapter dalam ni mengenai impact psikologi dalam masyarakat. Chapter 12. Okey. Okey, satu. Okey, saya juga menulis tentang bencana banjir. Aspek kesihatan mental dan fizikal yang perlu diketahui akibat daripada banjir. Saya menggunakan editor bersama dengan Allahyarham pensyarah saya, Profesor Hasanah Cik Ismail. Okey. Dan juga penjagaan pesakit demensia. Okey. Saya merupakan pakar psikiatri dalam pengkhususan warga emas. Jadi kebanyakan pesakit saya mengalami gangguan ingatan ataupun kita panggil demensia. Jadi saya merasakan satu keperluan untuk saya menulis sebagai panduan kepada penjaga. Ini buku saya. Okey, yang ditulis bersama pelajar saya lah, sekarang pakar psikiatri di UIA. Okey. Selain pada tu, saya ada juga chapter dalam buku research book yang ni. Dan karya-karya kita panggil karya kreatif, novel-novel antologi cerpen. Okey, dalam buku ni satu, dan ada 2-3 lagi yang saya tak dapatkan kopi dia. Okey. Saya mulakan bidang perubatan di USM dengan selepas SPM. Bila lepas SPM, kita dapat result yang agak bagus dan kita masuk kepada zaman saya dahulu, sistem matrikulasi. Sistem matrikulasi yang memang khas untuk Universiti USM, Universiti Sains Malaysia. Jadi saya masuk matrikulasi USM dan masa itu kita memilih bidang-bidang yang kita sukai lah. Antaranya adalah bidang perubatan. Dan bidang perubatan ni sebabnya dia dekat dengan rumah saya. Saya orang Kubang Krian. So saya baliklah Kubang Krian. Tahun manakah saya akan pergi? Pada tahun 1990, perhaps 96, 97, sebelum saya graduate daripada medical school. Kenapa? Sebab ketika itu saya di final year, tahun 4, tahun 5. Sebaiknya saya ingin mengulang balik posting klinikal saya dan menjadikan posting klinikal sesuatu pengalaman yang sangat menyeronokkan. Ketika saya di posting klinikal, saya selalu takut dengan spesialis.
takut nak buat benda. Betul kan? Pelajar-pelajar semua memang takut masa clinical years. Cumanya kalau saya boleh patah kembali, saya ingin menjadikan pengalaman di tahun-tahun akhir sesuatu yang menyeronokkan. Jom tengok klinik saya. Ini klinik pakar psikiatri. Okey. Okey, bidang psikiatri adalah bidang yang melibatkan kehidupan manusia. Kejiwaan kehidupan manusia. Jadi bila menjadi seorang pakar psikiatri, sesuatu yang kita impikan adalah pesakit kita pulih dan kembali kepada masyarakat dan boleh menyumbang secara optimal. Saya ingin mengubah salah faham masyarakat tentang kesihatan mental, tentang perawatan kesihatan mental ataupun perawatan psikiatri. Kebanyakan masyarakat mengatakan kesihatan mental sama dengan gila. Itu adalah salah. Okey. Dan juga perawatan kesihatan mental adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memudaratkan. Sedangkan perawatan kesihatan mental adalah pilihan yang terbaik untuk mereka yang mengalami gangguan kesihatan mental. Jadi sekiranya kita boleh rawat lebih ke awal, kita boleh mencegah berlakunya penyakit-penyakit mental. Yang ni yang disamakan sebagai gila. Pertama, saya ingin menghapuskan stigma terhadap kesihatan mental, stigma terhadap psikiatri, bidang psikiatri. Kerana masyarakat selalunya salah faham. Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, mereka ingat itu mental ataupun gila. Sedangkan ia adalah salah satu kesihatan. Sama juga dengan perawatan. Orang silap jadual biasa. Saya merupakan pentadbir, iaitu saya merupakan timbalan dekan. Saya juga seorang pensyarah dan saya juga seorang pakar psikiatri. Jadi jadual saya sangat padat untuk melakukan aktiviti pentadbiran di office dan juga di ward dan di klinik untuk melihat pasien, dan juga pengajaran untuk pelajar-pelajar perubatan. Kebanyakan pelajar saya adalah tahun 4, tahun 5 yang menjalani kita panggil posting klinikal. Untuk yang pre-clinical years, mereka memang tak kenal saya, tak jumpa saya. Mereka hanya kenal saya selepas tahun 4, tahun 5. Apakah masalah psikiatri yang paling biasa Prof rawat? Okey, saya merupakan pakar psikiatri dalam bidang pengkhususan warga emas. Jadi kebanyakan pesakit saya mengalami masalah demensia ataupun dalam bahasa Melayunya nyanyuk. Boleh Prof terangkan kes perubatan pertama Prof? Kes perubatan pertama mungkin ketika saya jadi houseman lah. Kes pertama, posting pertama saya selaku houseman, saya ditempatkan di ward medical. Jadi kes-kes yang tengok adalah dengue fever yang saya terpaksa ambil darah 3 kali sehari. Kes yang paling mencabar. Sebenarnya bagi saya setiap kes ada cabaran masing-masing. Tak ada yang paling mencabar kecuali ada kes yang complicated. Okey, yang mana yang mereka mempunyai berbagai comorbidity dan juga yang mempunyai sejarah-sejarah sosial yang sangat kompleks. Jadi itu yang kebiasaannya kebanyak kes yang complicated adalah kes yang mencabar. Tiada satu atau dua, tapi ada pelbagai kes yang mempunyai cerita tersendiri. Paling berjaya, semua kes saya selagi mereka pulih dan mereka boleh menyumbang kepada masyarakat, itu kes yang berjaya. Tak ada spesifik kes sebabnya kita deal dengan masalah kesihatan mental. Keyword untuk kesihatan mental adalah kembali berfungsi balik ke dalam masyarakat, bukan sekadar tiada simptom. Jom masuk klinik saya. Okey. Ni kemurungan. Ni simptom kemurungan. Okey, kebanyakan pelajar ada banyak simptom kemurungan. Okey. Siapakah inspirasi Prof? Inspirasi saya. Sebenarnya inspirasi kita merupakan Rasulullah, tetapi untuk dalam bidang psikiatri kita ada ilmuwan Islam yang kita panggil Abu Zaid Al-Bakhi.
Beliau merupakan psikiatris pertama di dunia, iaitu pada kurun ke-9, yang mana beliau telah menulis tentang apa yang ditulis pada hari ini, tentang penyakit-penyakit mental. Proses untuk jadi seorang pakar, kita bermula, kita complete housemanship. Lepas complete housemanship, you kena serve to the government. Mungkin zaman saya ni zaman ketika kekurangan doktor. Jadi kita kena serve to the government, semua dapat permanent post 3 tahun sekurang-kurangnya. Dan kita ada 2 pilihan. Pertama, kita mungkin ambil parallel program, iaitu ambil MRC site ataupun melalui peringkat sarjana perubatan psikiatri. Untuk saya memilih sarjana perubatan psikiatri di USM. Selepas 4 tahun, kita graduate dan menjadi seorang pakar psikiatri. Apakah kelebihan bidang psikiatri? Kelebihan bidang psikiatri, definitely we are dealing with human beings. We are dealing with human behavior. We are dealing with the brain of the people. We don't dissect the brain, tapi we dissect the mind. Boleh Prof beritahu perkembangan terbesar dalam bidang psikiatri setakat ini? Perkembangan terbesar. Okey, psikiatri adalah satu bidang yang sentiasa yang dahulunya disalah anggap. Okey, mereka menganggap seperti mana tadi, psikiatri adalah berkenaan dengan penyakit-penyakit gila. Sebenarnya itu salah. Dia adalah salah satu bidang berkenaan dengan otak, berkenaan dengan neuroscience dan behavior. Cuma perkembangan yang berlaku pada akhir-akhir ini adalah penemuan-penemuan ubat-ubatan yang baru, penemuan tentang kaedah perawatan yang baru dan juga kesedaran dalam masyarakat yang makin meningkat. Projek terkini saya adalah berkenaan dengan literasi kesihatan mental dalam kalangan anak-anak muda, iaitu pencegahan bunuh diri. Apakah achievement terbesar Prof? Achievement terbesar saya adalah saya mendapat PhD selepas mendapat subspecialty, dan juga saya boleh mendapat grant-grant besar dalam peringkat kebangsaan. Yang manakah lebih common antara kalangan pelajar, depression atau anxiety? Anxiety. Apakah erti kejayaan kepada Prof? Kejayaan adalah sesuatu yang you boleh rasa bahagia bila you boleh capai ataupun boleh bangkit semula daripada kegagalan. Favorite quote? Never afraid to fall down, because the one that you getting up is the one that is the success that counted. Nasihat yang Prof tidak akan lupa. Okey, satu nasihat yang diberikan kepada saya oleh mentor saya adalah teruskan menulis. Kerana menulis boleh menyampaikan ilmu atau meninggalkan ilmu kepada orang ramai walaupun kita dah mati. Apakah matlamat atau impian Prof untuk masa depan? Matlamat saya untuk masa depan adalah terus menyumbang kepada masyarakat, terus memperkasakan literasi kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Mereka perlu ada kesihatan mental yang baik. Mereka perlu ada personality yang kukuh. Kerana ketika kita ingin membantu orang lain, kita sepatutnya strong mentally, strong personally.